Selepas kita rancang, kita track dan kita support and develop staff kita, langkah ketiga terbesar ialah untuk melakukan pemantauan prestasi ataupun tracking. Kita kena pantau pencapaian kita berbanding dengan sasaran atau matlamat yang telah ditetapkan. Dan pada setiap ketika yang kita boleh tentukan, sama ada mingguan, setiap 2 minggu, bulanan ataupun setiap suku tahun dan sebagainya, kita perlu adakan review bersama tim kita dan semak apakah pencapaian kita berbanding dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sekiranya kita tidak mencapai sasaran semasa yang telah kita tetapkan, dan kita perlu lakukan sesuatu. Dan apa yang perlu kita lakukan itu termasuklah juga dalam pelan tindakan yang kita akan letak dalam map kita. Ingat map, meeting action points. Dan dalam meeting action point ni cuma ada 3 benda. Dan meeting action point ni macam minutes lah. Dan kita dah cover map sebelum ni kan. So, apa-apa tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan pemantauan kita tentang prestasi kita berbanding dengan target yang telah ditetapkan, kita perlu masukkan dalam map dan kita akan review pada semakan yang seterusnya. Yang ni amat penting. Banyak company letak sasaran yang baik, ada sokongan dan pembangunan staf yang baik, tetapi mereka tidak memantau prestasi berbanding dengan sasaran dengan efektif. Dan dalam penilaian prestasi ini juga, kita perlu mengadakan perbincangan dengan staf kita tentang apakah pencapaian beliau berbanding dengan apakah sasaran semasa yang telah ditetapkan. Bergantunglah di mana anda bekerja, ada yang melakukannya secara formal setahun sekali, selalunya 2 tahun sekali, tapi saya cadangkan dan saya amat galakkan untuk anda melakukannya lebih kerap daripada itu. Kenapa? Sebab sekiranya kita menilai prestasi dengan lebih kerap, apa-apa masalah yang timbul boleh dibincang dan diatasi dengan lebih awal. Ya, janganlah nak tunggu setengah tahun baru nak buat penilaian prestasi dan masa itulah baru nak fikir apa yang perlu dilakukan oleh staf tersebut. Ya, ia tidak perlu menjadi sesuatu yang hanya boleh dilakukan 2 kali setahun. Dan dalam penilaian prestasi ini adalah rating dia. Setengah orang menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, satu yang paling baik ataupun satu yang paling teruk dan sebagainya. Terpulang kepada tempat anda bekerja. Dan yang paling akhir, selepas kita merancang, kita membangunkan dan menyokong staf dan tim kita, kita melakukan penilaian prestasi, langkah akhir untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip pengurusan yang telah kita bincangkan sebelum ini untuk menjadikan tim kita berjaya ialah pengurusan akibat, iaitu consequence management. So, lepas kita menilai prestasi, contohnya ada staf yang mendapat rating ataupun telah mencapai keputusan yang jauh lebih baik daripada sasaran yang dah ditetapkan. Ada yang capai keputusan ngam-ngam, ada yang terkebawah sedikit, ada yang gagal mencapai sasaran yang telah ditetapkan. So, dalam penilaian prestasi kita bincangkan ya tentang masalah ini dan apakah yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan prestasi. Dalam pengurusan akibat, iaitu consequence management, mesti ada konsekuen ataupun akibat daripada pencapaian mereka. So, kalau staf yang mencapai lebih baik daripada sasaran, dia akan mendapat imbuhan ataupun akibat yang baiklah. Tapi kalau staf tu tidak mencapai sasaran yang ditetapkan ataupun gagal keseluruhannya, juga perlu ada akibat daripada pencapaian tersebut. Dan di saat inilah perkara paling sukar harus dilakukan oleh seorang pengurus. Dan hanya pengurus yang betul-betul hebat, hanya pengurus yang baik boleh melakukan dan dapat melakukan perkara ini. Dan di sinilah ujian sama ada anda seorang pengurus yang baik atau tidak akan terjadi. Di kebanyakan tempat yang saya pergi dan kebanyakan pengurus yang saya jumpa, ramai yang takut untuk memberikan akibat hasil daripada pencapaian staf mereka. Yang bagus tak ada problem ya. Kalau staf tu mencapai lebih daripada sasaran, senang nak bagi bonus, bagi kenaikan bakat, bagi pujian dan sebagainya. Tetapi masalah besar seorang pengurus secara umumnya ialah apabila staf tersebut tidak mencapai prestasi yang ditetapkan. Dan di sinilah ujian sama ada anda seorang pengurus yang baik atau tidak. Apakah yang anda lakukan? Minta maaf cakap, banyak pengurus yang akan membiarkan keadaan tersebut berlaku sebab ia bukanlah sesuatu yang nice ataupun seronok untuk dilakukan. Nak tegur orang,
nak bagi tahu orang anda gagal mencapai matlamat dan disebabkan itu saya tidak akan dapat mengesyorkan anda diberi kenaikan gaji ataupun bonus adalah perkara yang amat sukar. Dan di sinilah drama akan selalu berlaku. Sebab itulah saya tekankan berkali-kali, set objektif dengan baik. Sebab sekiranya kita telah tetapkan matlamat dengan baik dalam merancang tadi, dan kita track dan kita nilai prestasi secara berkala dan selalu, maka apabila sampai tahap pengurusan akibat, dia kuranglah drama tu sikit. Sebab masing-masing dah tahu. So itulah secara keseluruhannya 4 langkah besar untuk kita apply apa-apa saja yang telah kita belajar dalam prinsip pengurusan kepada keadaan sebenar dalam menguruskan pasukan kita. So kita rancang, lepas itu kita sokong dan bangunkan tim kita, lepas itu kita buat penilaian prestasi, dan yang akhir sekali kita buat pengurusan akibat. So memanglah di celah-celah 4 langkah itu adalah prinsip-prinsip pengurusan yang lain. Contohnya organizing, kita perlu susun sumber yang kita ada. Ada juga delegating, kita dah sebut tadi, itu salah satu cara yang baik untuk membangunkan ahli pasukan kita. Kita ada juga influencing, cara kita nak motivasikan dan libatkan tim kita dalam mencapai prestasi yang lebih baik. Itu semua akan berlaku semasa kita menguruskan pasukan. Cuma saya letak 4 langkah besar itu supaya kita boleh fokus untuk tiap-tiap langkah itu apa yang perlu kita lakukan. Saya harap perkongsian ini berguna kepada anda semua. Saya ucapkan selamat mencuba dan selamat maju berjaya. Ingat, apa-apa pengetahuan yang kita dapat, sebanyak mana pengetahuan yang kita dapat pun, sekiranya kita tidak apply atau tidak guna pakai, dan pengetahuan itu akan tidak bermakna kepada kita. Okey, kita dah buat prinsip-prinsip asas pengurusan. Dalam episod ini saya dah cover tentang bagaimana kita nak guna pakai. Untuk episod-episod seterusnya kita akan ubah sikit. Kami telah banyak menerima soalan dan komen daripada audiens kami. Jadi saya akan pilih antara soalan-soalan yang menarik dan soalan-soalan umum yang selalu ditanyakan, dan saya akan cover dalam episod-episod seterusnya satu soalan beserta jawapan saya dalam setiap episod. So, nantikan episod seterusnya. Jaga diri dan tolonglah like dan share kepada kawan-kawan yang mungkin memerlukan sedikit perkongsian daripada saya ini. So, salam sejahtera. Assalamualaikum and take care. Bye.